Assalamualaikum. Selamat malam guys. Kita live Kita live nak buat IG story jap. Okey, kepada follower Instagram Sir Azri, sekarang live dekat Facebook Papa Azri. Boleh pergi live sekarang Facebook Papa Azri, isu pelarian Rohingya. Mereka besar kepala ataupun kerajaan yang gagal bertindak. Instagram dah. Waalaikumsalam. Okey, kita share dulu share dulu lah malam ni Kita share dulu 22 hari bulan 4. Waalaikumsalam. Dihalau balik Rohingya. Ya, betul. Itulah kita nak ulas malam ni kan. Memanglah eloknya memang kita halau balik, tapi bukan mudah. Bukan mudah. Jadi malam ni kita ulas sekejap topik ni. Lama tak buat live Okey, kita ulas sekejap. Saya tengah share kan live ni. Share dulu guys. Okey, dah. Kita pergi tweet pula, Twitter pula, kita tweet. Okey, sudah. And then Waalaikumsalam. Selamat malam Rohingya. Ya, selamat malam Rohingya. Ni mesti ada juga ni Rohingya yang tengok live saya ni. Kan? Mesti ada juga ni yang tengok ni. Okey, tak apa, kita share dulu. Kita share dulu Dah share. Kita share dulu. Okey, dah. Okey. Khalid Samad buat live 9 tadi 390 view je. Tak apalah. Tak apa, biarlah dia. Okey. Aduh. Halau je, dah mula kurang ajar. Bikin panas etnik Rohingya, lebih pula. Buat baik berpada-pada. Ya, Lik Samad pengikut tidur. Share dulu. Jadi kan saya borak. Panas. Sabar. Saya tengah buka aircon tadi. Terima kasih Roman. Roman dah share dah. Yang lain belum share lagi. Rambut dah panjang Biar memang panjang. Memang ni cuma nak trim sikit dia. Sebab dah masuk mulut dah. Sebab dah masuk mulut. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower Sir Azri. Terima kasih sebab tunggu live saya malam ni Jadi hari ni semua orang bercakap pasal isu Rohingya. Semua bercakap pasal pelarian Rohingya yang dah besar kepala, yang demand macam-macam, yang tuntut macam-macam. Sampai ada yang kata pelarian Rohingya ni dah minta hak sama rata pula macam rakyat Malaysia. Jadi pertama sekali saya nak bagi tahu, saya dah cari tidak ada mana-mana yang menunjukkan bahawa ada wakil daripada pelarian Rohingya itu sendiri yang minta hak sama rata. Tak ada. Itu pertama sekali saya nak kena betulkan. Betul cakap betul, salah cakap salah. Tak ada. Saya cari, memang tak ada pun. Memang tak ada yang minta hak sama rata. Sebaliknya, memang ada tuntutan. Surat daripada NGO Rohingya ni yang minta berkenaan dengan status pekerjaan. Bermakna pelarian dibenarkan masuk, dibenarkan untuk bekerja dan minta insurans kesihatan, gaji yang adil daripada Marikan. Jadi ini antara permohonan-permohonan yang memang ada dimohon oleh mereka wakil kepada pelarian Rohingya.
Yang mana surat yang mana saya tahu surat ni, saya sharekan surat Surat ni dihantar kepada Kulasegaran, Menteri Sumber Manusia sebelum ini, suatu PH mentadbir negara. Jadi live malam ni pun bukan saya nak salahkan PH semata-mata, tidak. Sebaliknya kita kena sedar bahawa hari ni topiknya ni, adakah pelarian Rohingya ni dia makin besar kepala ataupun kerajaan gagal untuk bertindak. Jadi ni tu guys. Pelarian ni besar kepala ke ataupun kerajaan gagal untuk bertindak. Tak kisahlah kerajaan mana. Kerajaan BN ke, kerajaan Pakatan Harapan ke, kerajaan Perikatan Nasional ke, tak kisah. Jadi ni topik dia yang mana korang pelarian Rohingya ni besar kepala ataupun kerajaan gagal bertindak. Apa kata korang? Aku nak dengar kata korang dulu. Sepuasa ni nak puasa. Saya mestilah puasa, kan? Ada pula tak puasa pula. Tak ada tu apa, tapi kita orang dah fed up dengan sikap warga Rohingya kat Malaysia ni. Ya, betul. Tengok apa respon korang. Dia komen lambat sikit, dia naik lambat sikit. Kerajaan gagal bertindak. Orang negara kita pun ramai tak ada kerja. Betul. Saya tak nafikan ramai orang negara kita tak ada kerja. Mehrom. Dia kata membantu pembangunan ekonomi Malaysia. Abah dia. Dua-dua pun kena. Zeta Lee. Dua-dua pun kena. Dua-dua. Bermakna pelarian Rohingya ni pun masalah. Kerajaan pun gagal. Okey, cantik. Kerajaan sekarang ni kena bertindak. Ya, betul. Mana komen ni lambat sangat masuk ni. Dua-dua Encik Suhaimi. Dua-dua Ya, betul. Saya nak baca komen lagi ni. No Rohingya. Lepas tu bisa kahwin. Semua orang bertanggungjawab. Ahzah Haji Kamarudin. Setuju bang? Semua orang perlu bertanggungjawab. Jadi dalam isu Rohingya ni, saya bila hari ni kecoh, saya buatlah research sikit. Saya tanya dengan member-member, saya tanya dengan kawan-kawan. Dan apa yang saya dapat, dia macam gini guys. Kita faham isu pelarian Rohingya ni makin hari makin memualkan kita. Saya pun mual. Memualkan kita. Kalau ikut daripada jumlah statistik yang saya dapat daripada bulan sampai bulan Februari pelarian Myanmar yang berada di Malaysia ni berjumlah 154,000 yang berdaftar. Ini yang berdaftar ni 154,000. Jadi saya tak tahu berapa banyak yang tak berdaftar. Let's say kita kata ada 50,000 tak berdaftar pun, jumlahnya dah jadi 200,000 pelarian Myanmar yang ada kat Malaysia ni. Dan pelarian Rohingya saja ada 130,000 lebih yang berdaftar. Jadi ini ada dua. Satu yang berdaftar dengan UNHCR, yang ada kad UNHCR. Satu lagi yang tak berdaftar. Sama ada mereka baru sampai ataupun mereka menunggu untuk dapatkan proses UNHCR tu, wallahualam, kita tak tahu. Tetapi memang jumlah dia banyak. Dan jumlah ini sangat membimbangkan. Tak ada siapa yang tak bimbang. Sebab ironinya mereka ni hari ni, kalau kita tengok, memang menguasai. Kalau cerita pasal burung selayang tu, daripada saya ingat dah berapa tahun dah cerita pasal Rohingya yang menguasai pasal burung selayang. Dah banyak tahun dah sampai ada kes kejadian bunuh dan sebagainya. Jadi saya rasa hari ni kalau nak cakap pasal pelarian Rohingya besar kepala, saya rasa ya, mereka besar kepala. Besar kepala kerana kegagalan kerajaan. Hari ni kita cakap terus terang. Kita jangan berselindung, kita jangan sembunyi-sembunyi. Sewaktu Barisan Nasional menjadi kerajaan BN telah gagal untuk menyekat kemasukan pelarian Rohingya ni. Kerajaan BN gagal. Bukan saja gagal untuk menyekat kemasukan pelarian Rohingya, malah kerajaan BN juga gagal untuk memastikan mereka yang masuk ke negara kita ini berdaftar
Jadi ini kegagalan kerajaan BN. Bila sampai kepada Pakatan Harapan pun gagal juga. Malah mereka Pakatan Harapan nak minta pula bahawa mereka ni, pelarian-pelarian ini diiktiraf sebagaimana tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Jadi ada tuntutan yang dibuat oleh Pakatan Harapan. Ni saya baca Sekejap. Tengah cari. Mana tadi? Okey, manifesto. Manifesto Pakatan Harapan pada Mei 2018. Janji 35 dan janji 59. Mengesahkan status partinya pemegang kad UNCR sebagai pelarian dan memberi kebenaran untuk mereka bekerja. Janji 59 Pakatan Harapan. Kerajaan meratifikasi Konvensyen Antarabangsa mengenai pelarian 1951 agar pelarian yang telah datang ke Malaysia untuk menyelamatkan diri diberikan bantuan sewajarnya. Guys, kita tidak pernah kerajaan Malaysia ni, kerajaan BN, sampailah PH tak sempat, hari ni PN tak pernah kita ratifikasikan perjanjian 1951 yang mana untuk menerima mereka pelarian yang masuk ni. Kita tak ada. Kita tak ada perjanjian tu. Dan ini merupakan masalah juga sebab kita dah tak ada dalam perjanjian tu. Tetapi kita membenarkan mereka masuk ke negara kita dan mendapat kad UNCR. Jadi ini beban yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan BN, kerajaan PH dan juga kerajaan hari ni. Termasuklah kita semua. Jadi saya rasa hari ni kalau nak put blame on Rohingya saja, bukan saya backup Rohingya, bukan saya backup. Tetapi kita kena ingat, mereka masuk ke sini kerana dasar yang mana kerajaan terdahulu, BN, PH, buka. Terima masuk. Jadi bila dah makin hari makin ramai yang masuk, benda ni tak ada sekatan, ianya dah jadi satu lambakan. Yang mana kita boleh tengok, kalau kat Lembah Kelang dekat Selangor ni, bersepah-sepah Rohingya. Kalau cakap pasal kotor tu, tak payah cakap, memang kotor. Jadi ini beban yang memang kita sendiri nampak. Dan bila hari ni berlaku isu COVID-19 ni, yang mana kita tengok sendiri, mereka-mereka ini melawan penguatkuasa, tak nak bagi kerjasama. Dan lebih membimbangkan pula, macam hari ni pasal Borong Selayang, dah ditutup oleh kerana penularan wabak COVID-19 ni. Jadi itu pasal hari ni semua meletup, semua marah dan semua minta semua yang ada ni, pelarian Rohingya ni, dihantar balik ke negara mereka. Jadi ini sebenarnya masalah, guys. Sebab saya tanya dengan kawan saya, mereka-mereka ini tidak boleh dihalau balik. Mereka ini tidak boleh diambil tindakan undang-undang sebab mereka ni pelarian. Jadi ini masalah yang berlaku dalam negara kita. Sebab itu korang tak pernah dengar pelarian Rohingya ini dihantar balik ke negara dia. Tak pernah. Tak pernah dengar lagi. Kalau mana-mana yang Indonesia, pendatang asing, tamat tempoh, kena tangkap, kita hantar balik. Vietnam kita hantar balik. Betul. Mana-mana yang ni lah. Bangladesh, kita hantar balik. Pakistan, kita hantar balik. Tapi pelarian Rohingya ni, kita tak boleh hantar balik. Sebab itu, tempoh hari bila pasukan tentera kita, pasukan TUDM dengan tentera laut, tahan kapal yang nak bawa, tongkang yang nak bawa pelarian Rohingya ni, kita bagi makan dan kita suruh balik, patah balik semula. Sebab apa? Memang kita tak boleh hantar mereka balik. Kalau kita jumpa macam keadaan macam gitu, kita halau dia orang balik, jangan masuk negara kita, itu tak apa. Tapi bila dia sampai saja ke negara kita, dia jejak kaki saja kepada negara kita, bermakna dia dah jadi status pelarian. Sebab itu, kalau korang perasan mana-mana yang ada kes, mereka ini ditangkap dan mungkin dikurung lebih kurang sehingga paling lama pun mungkin setahun. Kemudiannya dibebaskan semula. Jadi ni semua guys, memang kita tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa selagi mana kerajaan tak buat sesuatu pelaksanaan yang mana mungkin kerajaan boleh meletakkan yang mana-mana pelarian Rohingya ni daftar dengan kerajaan, MKN ke, apa mana-manalah, pihak polis ke, immigration ke, daftar. Dan mereka ni berdaftar dan kemudiannya kita meletakkan syarat-syarat tertentu
kepada pelarian-pelarian yang ada ni. Jadi kalau ada 200,000 sekarang ni, inilah yang ada 200,000. Dan kita harap pihak kerajaan melalui penguatkuasa pastikan tidak ada lagi kemasukan pelarian Rohingya yang baru untuk masuk ke negara kita. Mana yang dah ada ni, kita make sure kalau boleh kerajaan pastikan mereka ini datang untuk daftar. Dan kerajaan kena do something untuk memastikan ada peruntukan yang boleh kita ambil undang-undang kepada mereka ni. Sebab hari ni tak ada lagi. Tidak ada peruntukan undang-undang yang kita boleh ambil ke atas mereka. Tak ada guys. Sebab tu semua hari ni bekerja-kerja nak cut pelarian UNHCR. Jadi ni guys, kita kena terima hakikat. Salah. Gagalnya kerajaan BN. Gagalnya kerajaan Pakatan Harapan. Dan kita harap kerajaan yang ada hari ni ataupun selepas ini untuk memastikan tidak ada lagi kemasukan pelarian Rohingya. Dan mana-mana yang ada ini mestilah berdaftar. Itu pertamalah. Yang keduanya daripada segi pekerjaan. Kenapa mereka masuk? Pertama dah mereka lagi. Keduanya adalah kerana majikan-majikan yang ada ni, tak semua, segelintir majikan-majikan yang ada ni mengambil kesempatan di atas mereka ni pelarian Rohingya. Dan kita sendiri boleh tahu dengan gaji yang kecil, dengan penindasan yang dibuat, dan mereka-mereka ini bila-bila saja boleh diberhentikan kerja dan tak perlu bayar apa-apa papasan. Kalau sakit ke mati macam tu je. Dan inilah yang berlaku, yang mana hari ni ada segelintir toke-toke ni yang menggajikan Rohingya ni sebab dia fikir murah. Dia dapat untung lebih besar daripada menggajikan rakyat tempatan. Jadi lambakan ni guys memang banyak, dan aku yakin korang dah nampak. Tak payah pergi jauh lah. Kuala Lumpur dengan Selangor ni lah yang paling banyak sekali pelarian Rohingya. Jadi inilah yang berlaku. Dan tapi yang paling penting aku rasa kita mesti teruskan bahawa tidak menandatangani perjanjian untuk pelarian yang masuk ke negara kita. Kalau kerajaan BN dulu tak sign, kerajaan PH tak sempat sign, kerajaan hari ni dan kerajaan esok jangan sign tentang pelarian ini. Kita hampir-hampir. Sebab kalau tengok kenyataan ada Wan Azizah minta untuk diratifikasikan pelarian ni sebagaimana dalam manifesto tu. Jadi alhamdulillah tak sempat lagi. Bukan kita ni kejam, bukan rakyat Malaysia ni kejam. Bukan kita Islam sama Islam. Ini bukan soal Islam sama Islam. Ya, kita tahu Rohingya ni Islam, kita tahu mereka ditindas di Myanmar, kita tahu mereka ditindas oleh junta Myanmar yang mana memang ada masalah konflik di wilayah mereka tu. Banyak yang lari ke Bangladesh, banyak juga yang masuk ke Thailand, dan tak kurang yang ramai yang masuk ke Malaysia. Kita tak nafikan. Tetapi ini soal kedaulatan negara, dan saya rasa hari ini orang Melayu khususnya, termasuk Bumiputera, Sabah dengan Sarawak, dah semak. Dah semak sebab kita tak nak lagi berlaku seperti mana yang setelah berlaku sebelum ini. Kita tak nak mereka-mereka ini akhirnya ada pula sekolah untuk mereka, boleh gunakan bahasa mereka. Jadi kita tak nak. Kita tak nak pisang yang berbuah 2-3 kali dah. Jadi enough is enough. Saya harap rakyat Malaysia hari ni kita bertenang. Saya dah bagi tahu dah. Kita tak boleh halau balik. Okey? Kena faham ni? Kita tak boleh halau balik. Kerajaan sekarang tak boleh halau mereka balik. Tak boleh. Jadi sekarang ni mesti ada satu law baru, undang-undang baru untuk mereka pelarian ni. Sebab setakat hari ni saya dipahamkan tidak ada undang-undang lagi untuk mereka yang status pelarian ini. Jadi saya harap kerajaan dapat segerakan untuk menguatkuasakan undang-undang bagi pelarian, dan setiap pelarian yang ada dalam negara kita ini mesti berdaftar. Dan kepada mana-mana majikan yang menggajikan warga Rohingya ni, minta untuk buat check up kesihatan. Sebab hari ni kadar COVID dah turun. Kadar dah turun dah. Cuma yang membimbangkan kita adalah mereka warga asing, khususnya pelarian Rohingya ni, yang penuh
dekat Pasar Borong Selayang ni. Jadi guys, itulah malam ni Jadi aku buka lah, baca lah 2-3 yang nak luahkan something yang aku boleh baca. Mungkin ada benda yang nak betulkan balik apa yang aku cakap. Boleh komen dalam ni. Mereka nak hak sama rata. Saya, macam saya cakap tadi, bukan saya backup, tetapi saya dah cari, tidak ada perkataan yang mana mereka minta hak sama rata. Tak ada guys. Tak ada. Yang mereka minta hak untuk kebajikan, bekerja dan juga kesihatan. Yang ini yang saya jumpa. Ini yang saya jumpa. Termasuk Pakatan Harapan, Pakatan Harapan minta untuk anak-anak pelarian Rohingya ini dibenarkan masuk ke sekolah kebangsaan. Jadi ini yang ada. Tapi minta sama rata saya tak jumpa guys. Saya tak jumpa. Ya, Akram Muhammad, betul. Rohingya datang ke Malaysia dengan sendiri, seorang tambang untuk 15k ke sini. Dia bukannya boleh bayar sekaligus 10,000 ke 15,000, tidak. Jadi dia ada bayar separuh dan dia datang, dia kerja. Ada kerja untuk mereka. Sebab kadang-kadang benda ni demand pun ada. Ada majikan yang demand. Dia nak jimat kos, contohlah. Ladang, contoh. Dia nak demand, dia nak murah. Dia minta I nak 20 orang pekerja. Jadi ada sedikit yang bawa masuk. Dan kemudiannya gaji dipotong. Daripada 10,000 ke 15,000 tu, gaji dipotong. Jadi perkara ni berlaku guys. Ini sedikit berlaku. Dan sebab tu NGO yang ada ni, macam NGO yang viral ni pun, dia yang pendek-pendek ni pun, ini pun antara yang terlibat. Terlibat sebab dia yang beria sangat nak tuntut itu dan ini untuk mana-mana pelarian Rohingya ni. Ni member saya mesej. Saya baca ni member saya ni TikTok. Isu Rohingya ni susah nak diselesaikan. Sebab isu tiada negara yang iktiraf mereka sebagai rakyat walaupun beratus tahun dah ada dalam peta Myanmar. Okey etnik Rohingya pun Myanmar tak nak iktiraf. Myanmar sendiri tak iktiraf etnik Rohingya ni. Pergaduhan antara Buddha dengan Islam sejak dari dulu. Kalau dimainkan isu kemanusiaan, memang Malaysia susah nak tolak. Ditambah isu agama. Betul. Sebab tu, kita hari ni ada peri kemanusiaan. Sebab Islam. Kita nampak kasus sebab Islam, kita ada peri kemanusiaan. Tetapi bila keadaan bertambah parah, kerajaan mesti kena do something. Buat sesuatu yang pertama sekali memastikan tidak ada lagi pelarian daripada Rohingya yang jejakkan kaki ke Malaysia. Bermakna perairan negara perlu dipertingkatkan dan memastikan mereka ni kalau ada tongkang-tongkang yang nak bawa masuk, kita halau time tu juga. Halau time tu juga. Jangan sampai dia jejak kaki ke dalam negara. Jadi guys, ni isu Rohingya ni. Jadi saya harap semua bertenang, semua bertenang. Kita tak boleh halau sebab dia orang status pelarian. Jadi kita harap kerajaan do something lah. Kita kena harapkan kerajaan swasti. Saya yakin ada perkara-perkara yang mungkin dah dibincangkan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. Sebab saya rasa isu ni terkait rapat dengan MKN, Majlis Keselamatan Negara. Dan saya harap MKN dapat do something untuk segera bertindak. Kerana hari ni rakyat dah marah. Rakyat dah marah. So hari ni bila rakyat dah marah, kerajaan jangan buang masa. Kerajaan kena bertindak segera. Memastikan isu pelarian Rohingya ni diselesaikan. Tak nak buang masa. Kita pun kena akui bahawa undang-undang negara kita ni lemah. Betul tak? Betul tak? Setuju tak? Undang-undang negara kita ni tak strong. Sebagai contoh, Islam agama rasmi persekutuan. Sebagai contoh, Islam agama rasmi persekutuan. Tetapi mereka-mereka yang menghina Islam ini tidak dikenakan hukuman yang berat. Betul tak? Setuju? Tak ada.
Jadi saya rasa inilah lopongnya undang-undang yang ada di negara kita. Termasuklah dalam isu Rohingya ni. Sebab kalau kita fikir balik, kenapa pelarian Rohingya ni dia tak lari pergi Thailand? Betul tak? Kenapa dia tak lari pergi Thailand? Kenapa dia tak lari pergi Indonesia? Kenapa? Sebab undang-undang di dua negara ini keras. Undang-undang yang keras dan tegas. Jadi mungkin sebab itu pelarian Rohingya ni pun, sedikit yang nak bawa masuk ni pun, dia memilih negara kita, Malaysia, sebab undang-undang kita tak tegas. Ditambah pula ada golongan-golongan yang kononnya cerita pasal human right tetapi berkiblatkan barat untuk memasukkan seberapa ramai pelarian dalam negara ni. Sebagai contoh, tempoh hari, ni saya bagi tengok semua ni. Sebagai contoh, tempoh hari apabila Eric Paulson, Eric Paulson ni, dia ni salah seorang peguam yang saya boleh kategorikan dalam NGO liberal. Suatu Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Eric Paulson ini telah dilantik menjadi wakil Malaysia ke Suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia. Eric Paulson ni kawan baik Latifah Koyah. Siapa rajin boleh buat research, boleh Google. Okey. Ni kenyataan Eric Paulson. Tak perlu bangga kejayaan tentera halang kemasukan pendatang Rohingya. So, Rohingya ni, oleh kerana undang-undang kita tak ketat, kerajaan kita pun lemah, weak, weak kerajaan kita ni, BN ke, tambah pula ada NGO liberal, NGO macam ini yang berkiblatkan barat, yang mana memperjuangkan mereka ini dan menggalakkan mereka minta itu dan ini, maka bertambah besar kepala lah pelarian Rohingya yang ada kat Malaysia ni. Dan sebab itulah dia orang berderet-deret datang nak duduk kat Malaysia ni. Jadi guys, kita harap kerajaan do something. Kita harap kerajaan do something. Kalaulah ada lah, kalau kita tengok ada mereka-mereka yang memperjuangkan Rohingya, maknanya Rohingya ni boleh tuntut hak, boleh itu, boleh ni. Dalam COVID ni, kita minta Rohingya ni duduk kat rumah dia. Biar dia bagi makan, biar dia tanggung bagi makan. Betul tak? Ya, kita betul. Kita undang-undang kita low. Sangat lopong, sangat loose. Jangan. Kau tak boleh macam gitu, Muhammad Fazrul Izran. Kau tiba-tiba kau cakap nak berperang dengan orang asing. Tak boleh, bro. Kau tak boleh macam gitu. Kau nak berperang apa? Kau nak ambil pisau, kau nak godok? Tak boleh. Kau tak boleh buat macam itu. Sebab tu kita kena desak kerajaan. Biar kerajaan bertindak. MKN bertindak. Pihak polis bertindak. Pihak maritim bertindak. Pihak tentera bertindak. Ni yang kita boleh buat. Kita jangan ambil tindakan sendiri. Kau geram, kau marah, kau ambil pisau, kau nak godok, kau nak rimbat. Tu tak betul, bro. Sebab dia akan pergi kepada engkau balik. Pelarian Rohingya ni, dia orang tangkap, lepas tu dia lepas. Dia mati pun tak rugi apa-apa. Tapi kalau kau buat something yang salah, kau masuk penjara, buatnya mati orang tu, dah kau kena hukuman gantung. Tak sia-sia hidup, penjara semua hidup. Jadi please, jangan ambil tindakan sendiri. Kita boleh bersuara, kita ada kebebasan hari ini untuk bersuara. Kita suarakan ketidakpuashatian kita tentang etnik Rohingya ni. Kita minta kerajaan untuk ambil tindakan. Kita minta kerajaan untuk bertindak. Kita bersuara. Korang semua ada sosial media, korang boleh bercakap. Mana-mana yang ada kenalan yang dengan MKN ke polis sebagainya, boleh sampaikan. Tapi please, jangan ambil tindakan sendiri. Jangan buat tindakan yang bodoh. Jangan guys. Jangan.
Desak saya kasih halau mereka. Dah cakap tadi, aku dah cakap. Sekarang ni tak boleh halau. Kau tak boleh halau balik. Faham tak? Tak boleh halau balik. Mana-mana yang dah terlepas ni, tak boleh halau balik. Tahu tak? Tak boleh halau balik. Sebab tu saya cakap tadi, kerajaan kena do something. Mana-mana pelarian yang ada ni kena berdaftar. Kena do, kena buat undang-undang baru khas untuk pelarian yang ada kat negara kita. Ni. Dan pada masa yang sama, kerajaan mesti melalui penguatkuasa menyekat kemasukan pelarian Rohingya. Kita tak nak ada seorang pun lagi yang jejakkan kaki ke negara kita. Sebab bila dia jejak kaki je, dia dah status pelarian. Jadi macam-macam lah ni. Dunia punya human right lah, macam-macam lah ni akan masuk campur. Sebab tu saya cakap tadi, kita kena desak kerajaan do something. Cara macam mana, bagaimana pihak kerajaan kena buat juga. Untuk pertama sekali memastikan mereka tidak lagi masuk. Dan kedua, semua pelarian yang ada ini mesti berdaftar dan mesti ada undang-undang khas untuk mereka. Kalau tidak, masalah pada kita. Ini masalah. Masalah. Ni hampir dah 200,000 ni. Tak tahulah kan, dah beranak-beranak ni jadi berapa ramai pula. Sediakan kapal, lepaskan kat perairan Laut Cina Selatan. Bro, tu dah kira dia membunuh, bro. Itu dah kira membunuh. Jangan jadi kita ni jadi pembunuh pula. Jangan. Ya, teh tarik. Saya sokong teh tarik. Kuatkan penjagaan sepadan. Jaga laluan tikus bagi pendatang dan jangan makan rasuah. Kasih halau habisan sebelum jejak kaki ke negara ni. Betul? Betul tu teh tarik. Kita memang kena buat macam tu. Kita kena halau mereka sebelum mereka jejakkan kaki ke negara kita. Tu betul. Jangan sampai dia jejak kaki. Turki memang. Pelarian Rohingya ni dia boleh pergi Turki. Tapi dia nak pergi Turki tak tahulah kan berapa ramai yang sampai pergi Turki. Tapi Turki memang menerima pelarian Rohingya ni. Hanya Turki saja yang menerima pelarian Rohingya yang ada gini. Negara lain tak terima. Tak terima. Betul. Kita harap kerajaan dapat ambil tindakan secepatnya. Betul. Asal Malaysia, asal tak negara lain tu saya dah cerita tadi tu. Kenapa undang-undang kita lemah, tak strong. Tak strong. Kita harap kerajaan do something. Kita harap kerajaan do something. Jadi saya rasa inilah yang saya boleh ulas untuk malam ni. Jadi guys, pelarian yang masuk ni besar kepala ataupun kerajaan yang gagal. So cerita dia pertama sekali kerajaan gagal. Kerajaan BN dulu pun gagal. Kerajaan Pakatan Harapan lagilah hampir. Sebab dia nak suruh kita ratifikasi pula pelarian ni dan bagi hak-hak yang tertentu kepada pelarian yang ada ni. Alhamdulillah, Pakatan Harapan dah tumbang dah. Kalau Pakatan Harapan merintah lagi, tak tahulah jadi apa. Jadi, hari ni, sekarang ni, kita minta untuk kerajaan, pihak Majlis Keselamatan Negara khususnya, memastikan tidak ada lagi pelarian Rohingya yang menjejakkan kaki ke negara kita. Dan mana-mana yang ada ini mestilah berdaftar dan kerajaan mesti do something yang mana mungkin membuat satu undang-undang kepada mereka ini pelarian. Sebab hari ni kita tak boleh ambil tindakan. Kita tangkap and then what? Kita tak boleh hantar dia balik.
Kita tak boleh hantar dia balik. Jadi kerajaan kena fikirkan something, do something, buat satu kelosak undang-undang baru untuk memastikan mereka ni, pelarian Rohingya yang ada ini, dihantar balik ke negara asal dia. Kita sekarang ni tak ada undang-undang tu. Tapi kita harap kerajaan dapat do something. Sebab sekarang ni dah makin hari makin memualkan rakyat Malaysia. Dulu tanah ni tanah Melayu. Dulu tanah ni tanah Melayu. Kepulauan Melayu. Kita sanggup berkongsi untuk mencapai kemerdekaan dengan bangsa Cina dan bangsa India. Kita sanggup brotherhood, orang Melayu, Cina, India. Tak apa, jom kita bangunkan negara ini bersama-sama. Kemudiannya kita bergabung dengan Bumiputera Sabah dan Sarawak. Maka tertubuhlah Malaysia. Yang sebelum ini Persekutuan Tanah Melayu. Bila kita gabung dengan Sabah dan Sarawak, maka tertubuhlah Malaysia. Dan kita adik-adik semua, kita brotherhood semua. Kita dah capai kemerdekaan, kita nak bawa negara ini ke satu tahap negara yang maju. Negara yang pelbagai kaum yang aman dan harmoni. Dan kita dengar cerita tentang Bangladesh, kita dengar cerita pasal Pakistan, kita dengar cerita pasal China, yang dah berlambak-lambak China kat Malaysia ni. Kita dengar pula sedikit kad pengenalan yang mana jual kad pengenalan. Jadi perkara ni semakin hari membimbangkan. Bukan saja orang Melayu, tetapi orang Cina, orang India, orang Iban, orang Kadazan, semua yang merupakan warga negara Malaysia. Jadi saya harap selepas ini tidak ada lagi cerita-cerita seperti ini. Kita tak perlu terima lagi mana-mana yang nak jadi warga negara ini yang mana tak ikut ketetapan yang telah dibuat oleh undang-undang yang ada lagi ni. Yang mana dah ada ni, kita teruskan. Tetapi jangan kita bawa lagi beban baru yang mana hari ni rakyat semua susah. Jadi guys, aku rasa setakat tu je apa pun. Terima kasih tengok live aku. Lama tak live. Jadi guys, kita desak kerajaan untuk ambil tindakan. Sama-sama kita desak kerajaan. Jangan takut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Jom kita desak kerajaan. Assalamualaikum.